Okay, Mido. Okay, Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Thank you Aris. Sedap suara. Alright. Hari ni siapa presenter? Boleh masuk terus? Sebab hari ni last semua present hari ni. Semua present hari ni. Okay, Wanda. Siapa nak mula dulu? Saya. Arif Fahmi. Okay, go. Okay. Hai. Cung bangun, Cung. Okay, grup Arif Fahmi hari ni lagi Alia belum kan? Belum Bonda. Buat Alia lagi Daniel dah? Daniel belum kan? Daniel saya. Oh, Daniel dengan Arif Fahmi. Buat Alia dengan Amirul Hakim. Amirul Hakim. Saya. Dengan Amirul Hakim. Dua grup. Tinggal awak dua grup je lah kan? Okey. Grup pertama pelajar perempuan tanya. Grup kedua je pelajar lelaki. Oh, bagus. Boleh. Let's go. Grup pertama pelajar perempuan tanya Okay, let's go. Hari ni cuaca macam hujan sikit. So mungkin akan lain macam okey ke tak okey ke. Bonda pun kat bilik Bonda tak okey, kena kat bilik baju baru dia macam lain okey rumah Bonda ni. Kat bilik wardrobe yang dia okey. Okay, so kita buat online kat bilik wardrobe. Sebab lain putus-putus kat bilik lain. Okay. So presenter Arif Fahmi dan Daniel Chung. Okay, go. Nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress but you fit better in my wrinkled tee. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. What's on the news today? Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang permasalahan remaja. Dan dalam video ini juga kita akan tahu pasal definisi, contoh-contoh, faktor, kesan dan cara mengatasi permasalahan remaja. Jadi nama saya Muhammad Arif Fahmi bin Musa. Dan nama saya ialah Daniel Chung Pangchong. Ayo kita mulakan. Let's go. Definisi remaja. Remaja merujuk kepada individu yang berusia 10 hingga 18 tahun. Usia ini merupakan peralihan seorang kanak-kanak yang berubah menjadi individu dewasa secara berangsur. Aspek fizikal, mental dan sosial akan mula berkembang dan bertambah matang. Permasalahan remaja terbahagi kepada beberapa aspek. Jadi perbincangan ini akan fokus kepada aspek masalah sosial dalam kalangan remaja. Perbincangan ini akan menerangkan tentang contoh, faktor, kesan dan cara mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Ayo. Definisi masalah. Menurut Krulik dan Rudnick 1989, masalah ialah satu situasi kuantitatif atau sebaliknya yang dihadapi oleh seseorang individu atau kumpulan individu yang memerlukan penyelesaian dan individu itu tidak mempunyai penyelesaiannya. Lepas tu, definisi sosial dari Latin socialis, sosial itu kepunyaan atau saudara kepada masyarakat. Ingat bahawa masyarakat difahami oleh set individu yang berkongsi sama budaya yang berinteraksi antara satu sama lain untuk membentuk komuniti. We must remember guys, youth comes but once in a lifetime. So enjoy your life when we still young.
kita teruskan lagi dengan contoh masalah sosial. Contoh masalah sosial boleh terbagi kepada banyak seperti seks bebas, penyalaan guna dadah, ponting kelas, gangsterism, menonton filem lucah, buli dan ketaksuban bermain game. Masalah sosial di dalam kalangan remaja boleh terbahagi kepada pelbagai jenis. Tapi inilah contoh-contoh yang boleh didapat oleh kami. Mari kita teruskan lagi dengan faktor, kesan dan cara mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Mempunyai 4 faktor permasalahan remaja. Antaranya ialah diri sendiri atau kendiri, kedua ialah kekeluargaan dan keuangan, ketiga ialah media sosial, dan akhir sekali ialah masyarakat dan rekan sebaya. Yang pertama, diri sendiri. Waktu remaja merupakan titik permulaan kepada kemampuan untuk merasakan kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan emosi, yang mana remaja tidak mau dikongkong pergerakannya serta pemikirannya. Pada usia remaja juga kita akan mengalami perasaan ingin tahu serta kehendak mencuba perkara-perkara yang baru dalam kehidupan. Pegangan agama dan amalan kerohanian yang lemah juga adalah faktor penting yang mendorong remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Faktor yang kedua ialah keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perkembangan anak remaja. Kaedah penjagaan anak-anak yang terlalu muda menghukum atau pilih kasih akan menyebabkan remaja memberontak serta memilih untuk menjauhkan diri dari ahli keluarga. Konflik dalam keluarga juga memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi remaja. Kekurangan masa yang diperuntukkan oleh ibu bapa terhadap anak mereka. Masalah dalam perkawinan, keuangan, pekerjaan, ibu bapa dan ahli keluarga lain adalah antara isu yang dikenal pasti menjadi konflik dalam keluarga. Kegagalan ibu bapa dan ahli keluarga menangani permasalahan yang wujud menyebabkan remaja lebih selesa untuk berada di luar rumah. Senario kehidupan hari ini yang memerlukan ibu bapa bekerja lebih masa, menjalankan lebih dari satu pekerjaan, serta pekerjaan jarak jauh, mengurangkan lagi masa berkualiti yang mampu diluangkan oleh ibu bapa bersama dengan anak-anak mereka. Faktor yang ketiga ialah media sosial. Kemunculan media sosial yang terlalu meluas menyebabkan remaja amat mudah terdedah kepada pelbagai maklumat. Walaupun pengetahuan kini berada di ujung jari sahaja, namun tidak semuanya sesuai untuk diketahui oleh remaja. Masalah keruntuhan akhlak, termasuklah pergaulan bebas adalah berpunca daripada maklumat-maklumat tanpa sempadan yang diperoleh oleh remaja. Sebagai golongan yang masih belum mampu untuk menapis maklumat dengan rasional, remaja akan terpengaruh dengan keseronokan yang dipamerkan serta mengambil keputusan untuk berpasangan serta terlibat dalam pergaulan. Faktor yang terakhir ialah masyarakat dan rekan sebaya. Rekan sebaya yang juga terlibat dalam masalah sosial sering berjaya mempengaruhi rakan yang lain kerana usia yang hampir sama membolehkan kepercayaan diperolehi dengan mudah. Rakan sebaya yang berkongsi masalah yang sama menyebabkan remaja merasakan rakan adalah orang yang paling memahami dirinya dan mengetahui jalan penyelesaian yang terbaik, sedangkan tidak semuanya berkeadaan sebegitu. Anak remaja yang kebanyakannya gemar berkawan secara berkumpulan, remaja juga didapati mudah mengikut ajakan rakan sebaya agar mereka mudah diterima oleh kumpulan. Remaja mau dikatakan mudah mengikut arus perubahan yang ditunjukkan oleh rekan-rekan. Oleh yang demikian, walaupun ada kalanya mereka telah mengetahui keburukannya tersebut, namun remaja masih melakukannya kerana ingin mendapatkan kepercayaan daripada rakan-rakannya. Kita teruskan lagi dengan kesan masalah sosial dalam kalangan remaja. Kesan masalah sosial dalam kalangan remaja boleh terbagi kepada 4, iaitu kesan ke atas individu, kesan ke atas keluarga, kesan ke atas masyarakat dan kesan ke atas negara. Kita pergi dulu kepada kesan ke atas individu. Seseorang insan yang dilahirkan di dunia yang fana ini ibarat sesuci kain putih yang tiada kotornya. Ianya terpulang kepada seseorang individu itu untuk membentuk dirinya. Individu yang mencorakkan dirinya dengan akhlak yang baik akan dipandang mulia dan tinggi, berbanding individu yang mencorakkan dirinya kepada perkara-perkara yang negatif akan dipandang serong dan dicemooh oleh masyarakat sekeliling.
bagi seseorang yang bergelar Muslim, terutamanya remaja, akhlak yang baik seharusnya diikhlasi dan perkara-perkara keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya, kebanyakan remaja Muslim pada hari ini tidak mengikut ajaran yang telah ditetapkan oleh Islam. Sebaliknya, memalukan agama, bangsa dan negara. Tidak dapat dinafikan lagi, juga kesan kejala sosial ini akan memberikan kesan yang mendalam pada diri seseorang remaja itu. Seterusnya adalah kesan ke atas keluarga. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting kerana dari institusi kekeluargaanlah kebahagiaan dan keharmonian sesuatu masyarakat itu terbentuk. Keruntuhan sebuah institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonian dialami sesuatu masyarakat. Akhlak seseorang individu remaja yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah institusi keluarga yang harmoni dan bahagia. Akibat daripada wujudnya ketidakkeharmonian dalam kekeluargaan, sesebuah keluargaan pastinya akan berlakunya penceraian. Ini akan menjadikan masa depan anak-anak terbiar dan tidak terpelihara. Seterusnya, hilang tempat bergantung dan bermanja. Kesannya berlakulah masalah-masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan dadah, pelacuran, perhubungan antara dua jenis dan perhubungan antara sama jenis. Teruskan lagi, kesan ke atas masyarakat. Jatuh bangunnya sesebuah negara itu, agama dan bangsa pada masa kini ialah dengan melihat akhlak dan moral sesuatu masyarakat. Tidak dinafikan lagi, akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan masyarakat. Sekiranya hal ini tidak dibendung oleh pihak-pihak yang tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan, maka tidak hairanlah suatu hari nanti akan datang masyarakat kita akan hancur dan keruntuhan akhlak remaja-remaja Melayu terutamanya akan rosak dan binasa. Namun, begitu, terdapat kesan yang paling ketara yang akan dilihat kiranya akhlak remaja pada hari ini tidak dibendung dengan segera. Masyarakat di negara ini akan menjadi porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Akibatnya, perasaan buruk dan prasangka akan wujud dalam masyarakat. Sifat saling curiga mencurigai akan bertahta di hati masyarakat. Hal ini memberi kesan apabila berlaku pergaduhan dalam masyarakat. Isu-isu perkauman akan wujud seandainya pergaduhan ini melibatkan antara dua kaum sekaligus. Kadar jenayah dalam kalangan masyarakat juga akan meningkat, mana hal disebabkan oleh kadar keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin meningkat. Seperti yang berlaku baru-baru ini, pergaduhan antara dua kaum iaitu Melayu dan India, Melayu dan Cina, Cina dan India. Perkara-perkara ini sering terjadi kerana perkara begini. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja telah menyebabkan perkara-perkara pergaduhan ini sedang berlaku. Jadi kesan yang teruk akan berlaku terhadap masyarakat. Akhir sekali adalah kesan ke atas negara. Implikasi utama terhadap negara jika gejala sosial tidak ditangani segera akan menyebabkan negara akan hilang pelapis-pelapis generasi kepimpinan pada masa hadapan. Hal ini akan menjadikan kerancangan pembangunan negara akan terbantut dan keadaan sosioekonomi negara menjadi lembab kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang tinggi di dalam kalangan masyarakat. Perkara ini menjadikan kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Seterusnya, anasir-anasir luar akan meresap masuk ke dalam sekiranya generasi muda pada hari ini tidak mahu menjaga akhlak mereka. Dan kesan paling utama ialah remaja pada hari ini akhlak remaja Islam hancur dan rosak. Maka pandangan bangsa lain terhadap agama yang kita anuti pada hari ini tentulah serong dan buruk. Perkara ini pun telah terjadi kerana anasir-anasir luar sekarang terlalu mudah untuk masuk ke dalam negara kita sehingga kita mempercayai anasir-anasir itu. Tetapi ada anasir yang kita perlu mempercayai, itu #FreePalestine. Okay, kita teruskan lagi dengan cara mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Alright, kita dah sampai kepada subtopik yang terakhir, iaitu cara mengatasi masalah sosial. Dalam individu, peranan diri sendiri merupakan peranan utama bagi mengatasi gejala sosial ini. Hal ini demikian kerana apa-apa yang dilakukan adalah berdasarkan kehendak dan kemauan diri. Sekiranya diri sendiri tidak mau melakukan itu, maka kita tidak akan melakukannya. Sudah terang lagi di Sulu, setengah kajian menyatakan bahawa apa-apa yang berlaku disebabkan atas kemauan diri sendiri. Oleh itu, kita perlulah muhasabah diri sebelum menuding janji kepada sesiapa. Dan yang kedua ialah keluarga. Ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting dan awal untuk memantau pendidikan anak-anak.
Dalam Islam, anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih atas dasar fitrahnya. Penentuan dan hal 7 pegangan akidah dan keberagamaan anak-anak itu ditentukan oleh hasil pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa. Proses pendidikan pula bermula di rumah. Ibu bapa lah yang paling bertanggung jawab untuk membesarkan anak dengan tradisi keislaman, di samping kecemerlangan akademik dan spiritual. Dan yang ketiga ialah masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan dan pembantarasan gejala sosial. Peranan yang dimainkan oleh ketua dan kelompok masyarakat adalah di antara perkara utama. Semangat bekerjasama dan tolong-menolong atau dikenali sebagai esprit de corps atau group spirits antara sesama ahli komite patut diwujudkan dalam usaha menegakkan kebenaran dan ketakwaan serta mencegah kemungkaran. Rasa sikap, tindakan, dan semangat bertanggung jawab bersama harus dipupuk untuk mewujudkan suasana sifar maksiat. Sekiranya sama ada di peringkat kampung, taman perumahan, daerah, wilayah, dan sebagainya. Usaha ini boleh digerakkan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan penguatkuasaan ibu bapa, guru, individu, masyarakat, dan sebagainya. Dan terakhir, peranan yang terakhir ialah kerajaan juga mempunyai hak untuk mengatasi gejala-gejala sosial semua ini. Penguasaan undang-undang yang lebih tegas perlu diberikan kepada langkah-langkah pencegahan dan penyadaran. Penguasaan dan pencegahan perlu diberikan dengan serius. Pihak penguasaan majlis bandaran dan jabatan agama dan lain-lain agensi boleh diberi kuasa yang lebih. Usaha yang dijalankan untuk pembantarasan gejala sosial perlulah berterusan, gerak, dan berkesendangan. Serbuan ke pusat hiburan, karaoke, pub, klub malam, dan disko serta tempat tumbuh dan berkembangnya gejala sosial dan budaya dekati zina perlu lebih kerap dilakukan. Begitu saja cara mengatasi masalah sosial. Bah, kita telah sampai ke penghujung video ini. So, Arif, apakah yang kita boleh simpulkan dalam video ini? Perkara yang kita boleh simpulkan dalam video ini adalah, saya teringat kata-kata seorang cikgu saya itu, bodoh itu pilihan. Sebenarnya perkara-perkara ini adalah pilihan diri kita sendiri. Jadi gejala-gejala sosialnya boleh dapat dielakkan dengan diri sendiri. Tapi kalau perkara ini telah berlaku secara meluas, jadi keluarga, masyarakat dan kerajaan perlulah ambil tindakan dalam perkara begini. Daniel, apa pendapat anda perkara-perkara begini? Saya rasa bahkan kita ini haruslah elaklah semua yang buruk-buruk, kanda bersangka. So bolehlah fikir, so elakkanlah sebarang gejala sosial yang kalau nak keluarkan nafsu tu janganlah tahan-tahan dulu lah, tunggu perkahwin dulu, halal dulu, okey dah boleh dah. Alright, sabang Pokat sabangan mbak. Kebian dah tada kemakan. Okey, kita telah sampai ke penghujung video ini. Terima kasih kerana fokus pada video ini. Selamat jalan. Bye bye. It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tamat. Alright, thank you so much. Slide yang sangat baik, interesting kan. Slide yang macam tu kalau you present orang fokus, memang fokus. Bonda pun fokus, menarik. So thank you so much. Kita ada 2 pelajar praktikum Bonda, tapi satu lagi pelajar praktikum yang dah habis pun nak join balik, iaitu Cik Azwar daripada Universiti Malaysia Terengganu. Lepas tu kita ada Cik Nur Dahlia Suhana Zainal daripada Universiti USIM. Alright, sorry. Betul lah tu kan? Okay, kita start dengan question so far ini. Tapi saya suka, Bonda suka bila Arya cakap itu. Betul, bodoh ni pilihan dan bila kita berjaya pun pilihan. Kita yang menentukan arah hidup kita di sendiri. And then Bonda suka sebut juga, boleh tambah juga kalau kita nak tunjukkan kita punya perangai yang negatif ni,
Tapi kalau kita fikir kita sayang ibu bapa kita, kita jangan tunjuk perangai-perangai kita yang negatif sebab kita menunjukkan sikap keluarga kita sendiri. Kita menunjukkan sikap ibu bapa kita sendiri. Jadi kalau contohnya kalau kita hot temper, suka pukul orang, suka marah orang, percaya tak dia ciri-ciri genetik tu memang diwarisi. Jadi elakkanlah. Benda yang boleh elak. Kita tunjuk nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang baik. Yang tu kita letak pada umum. Sebab kita dalam nak menjaga diri kita, nak menjaga juga aib keluarga kita kan. Alright, Bunda tengok tadi question pun menarik. Banyak question-question yang menarik. So Arif dengan Daniel macam bagus kan dah duduk college. Kan? Awak memang kena dapat udara di negeri Johor lah. Bergeliga otak awak. Betul lah. Di college saja dia punya udara. Pakai you all pakai baju t-shirt PS tak hari ni? Tak tahulah, kami dua aja. Yang saya tahu. Okay, buka gambar, jangan tutup. Sekejap, supaya seluar dia. Pakai elok-elok sikit. Dah pakai seluar dah? Aduh. Hai, alim terus. Okey, Arif dengan Daniel dah boleh jawab dengan soalan pertama daripada Nur Insyira Irina. Okay, kita mulakan jawab sesi Q&A. So saya ambil soalan Nur Insyira Irina dengan Siti Nurbalqis Ilyas sebab soalan orang soalan orang hampir sama. So soalan dia, apakah contoh konflik dalam keluarga yang mempengaruhi masalah remaja? Okay, sebenarnya konflik ni benda perkara biasa lah kat setiap keluarga akan berlaku. Pergaduhan tu adalah benda yang boleh dikatakan baik dan boleh dikatakan buruk. Tapi pergaduhan secara melebih akan membuatkan satu keluarga tu akan jadi teruk. Jadi benda tu akan pengaruh kepada anak-anak. Okay, cuba bayangkan parents korang bergaduh. Korang mesti rasa tak senang hati. So bila korang duduk tak senang hati, korang nak fokus kat kelas pun korang macam diorang okey ke, korang tak boleh fokus. Jadi benda ni hanya mempengaruhi kita jugalah. Jadi bila kita dah macam ni, kita akan jadi lost. Kita akan macam aku buat betul ke, aku buat salah ke, so kita tak tahu sebenarnya. Macam itulah contoh konflik kalau tu. Okay, kita teruskan lagi. Cung, sini kau. Cung. Sekejap saya typing. Okay. Alright, so yang soalan seterusnya ialah bagaimanakah ketaksuban main game? Nama cakap. Nama mana dia? Nur Ain Aisyika, ya. Tanya dulu, Nur Insyira tu boleh jawab tak? Insyira dengan Siti Nurbalqis, adakah jawapan tadi mantap atau tidak? Cuba bagi jawapan sikit. Menjawab, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Okay, halo. Untuk soalan Nur Ain Aisyika, jawapannya main game boleh menyebabkan kita mudah marah. Selain itu, remaja akan melepaskan semua kemarahan mereka pada game. Antaranya remaja akan mengeluarkan rasa kesal terhadap pemain lain, atau jika mereka kalah akan naik darah kan. Betul kan? Okey ya? Okey. Tanya dulu. Aina Shika okey tu jawapan tu? Okey, terima kasih. Okey. Betul kah? Betul. Okey, kita teruskan lagi. Nadiatul Fatinah, apakah cara terbaik bagi seorang remaja untuk mengelakkan diri terpengaruh dengan rakan sebaya? Pilihan. Jawapan. Pilihan nanya. Kita kawan boleh ramai tapi pilihan tu buat yang betul. Memang macam experience pada diri, saya memang ada jenis kawan yang jahat, yang baik, yang sedih, yang gembira, yang annoying, semua ada. Tapi sebenarnya pilihan. Jadi benda tu lah pilihan mana kawan yang betul adalah cara terbaik untuk mengelakkan diri dari terpengaruh dengan rakan sebaya. Dapat jawab tak? Dapat jawapan? Nadiatul Fatinah. Boleh. Terima kasih. Nadiatul? Okay, Fatin Atika. Next. So next soalan daripada Fatin Atika. Jawapannya ialah remaja yang tidak dapat merasakan kasih sayang akan menunjukkan sikap yang kasar dan tidak reti untuk memahami dan menyayangi orang lain. Justru mereka akan menjadi seorang pembuli, atau mereka akan merasa tekanan dan mempunyai banyak suicidal thought lah. Sebab tiada kasih sayang kan, tak dapat rasa. So okay, jawapan dia Fatina Tika. Okay, thank you. Okay, yang ni guna respon lah Fatina Tikanya soalan ni. Dia bergantung. Ada yang kita tengok terlebih kasih sayang tu pun tak bagus juga.
Ada yang kurang kasih sayang tu kadang-kadang bagusnya dia berdikari. Pokok pangkal diri sendiri. Apa-apa benda ni sebenarnya daripada soalan atas, adakah kita ni remaja senang konflik? Sebab tu bonda ajar you all ni supaya lepas ni you all dah tak ada kelangan bonda. Jadi you all kena belajar how to control yourself. Sebab diri awak yang boleh kontrol sekeliling ni. Maksudnya awak yang boleh kontrol sekeliling tu, boleh pengaruh awak ke tak, boleh hancurkan awak ke tak. Awak yang memang nak face dengan benda tu. Kalau dah rasa memang insecurity dengan mana-mana orang, terus avoid. Tu solution dia. Jangan nak cuba-cuba jaya ke, tak payah, tak perlu, tak penting pun benda tu. Okay, sebab remaja so far boleh tahu isu tadi yang permasalahan yang tak boleh belajar kat rumah, contoh ibu bapa bergaduh, environment, mula percaya ada juga di kalangan kita ibu bapa bergaduh, bertengkar sebab pandemik COVID-19 ni, keganasan rumah tangga pun kita tahu data dia memang meningkat. Jadi sebagai anak, bonda harap you kena kontrol diri you supaya you jangan terlalu teremosi, overthinking, pengaruh. Sebab yang bonda nampak kebanyakan pelajar ni dia macam memikirkan aku memalas belajar ni, mak bapak aku pun tak betul apa semua. Tak ya, you kena fokus belajar sebab this is you punya future. Jalan yang Allah bagi ni untuk you all belajar. Belajar betul-betul. Sebab belajar ni mungkin akan dapat kerja yang bagus, akan dapat cara hidup kerjaya lebih baik untuk masa depan you all. Semua benda ni kena fikir. This is you punya masa depan. Masa depan di dunia, masa depan di akhirat. So jadi generasi yang jangan benda-benda ni yang sekeliling persekitaran, environment persekitaran ni memang kita tak boleh nak kontrol. Tapi you boleh kontrol diri you. Bonda percaya you boleh kontrol diri you. Tu yang paling penting. Konflik-konflik semua di sini. Kita yang kontrol diri kita. Macam Arif Fahmi cakap tadi lah, dia ingat apa yang cikgu dia cakap. Bodoh tu pilihan. Bonda rasa bukan cikgu je, ramai pensyarah pun suka cakap itu. Even kalau macam abang-abang bonda ngajar kat anak dia pun dia bagi pilihan. Pilihan nak masuk universiti ke tak nak. Pilihan di tangan you. Tak nak, kita tak push. Sebab dia you punya masa depan. So automatically anak tu mestilah, kalau contoh ayah awak tu seorang pensyarah, takkan awak tak nak jadi jawatan, nak jadi cleaner sedangkan ayah awak pensyarah. Pastinya awak nak menjawat jawatan lebih tinggi daripada parent awak. Contoh target macam tu. InsyaAllah nanti you punya terang masa depan. Benda-benda macam tu. This is you punya masa depan. Kena ingat, this is masa depan you. Okay, jangan biarkan sekeliling tu mempengaruhi awak. Okay. Seterusnya Patin Akikah tadi dah jawab lah? Dah. Patin Akikah jawapan Akikah tadi? Boleh kan? Boleh. Okay, Siti Nur Hafifah. Okay, Siti Nur Hafifah media. Pada pendapat anda, apakah contoh masalah sosial yang dihadapi oleh remaja semasa musim COVID ini? Masalah sosial, apakah contoh masalah sosial yang dihadapi oleh remaja? Apakah masalah sosial? Contoh masalah sosial. Masalah sosial macam stres. Pada pendapat anda, apakah contoh masalah sosial yang dihadapi oleh remaja? Masalah sosial. Contoh masalah sosial. Kenapa pernah soalan ni? Masalah sosial. Menipu dalam exam. Tu contoh dia ada. Menipu dalam contoh masalah. Right. Dalam exam. Cuba explain meniru dalam exam. Okay, meniru dalam exam kan. Okay. Kita kena tanya orang dekan lah. Dulu ni orang dekan kan. Tak tahulah dekan meniru ke tak ke kan. Cung dekan lah. Jawab Cung. Harap tak lah kan. Okay, sebenarnya macam meniru dalam exam. Sebenarnya benda ni sebenarnya perkara-perkara benda ni sebenarnya pilihan tau. Kau nak tiru ke kau tak nak ke, sebenarnya benda ni kalau kau sebenarnya kalau cuba fikir sebelum tiru, kau tiru, kau rasa kau dapat apa benda sebenarnya. Sebenarnya kau tiru bulat-bulat ke kau tiru faham. Sebenarnya benda ni datang daripada diri lah. Sebenarnya benda semua ni berkait, semua ni permasalahan remaja semua kait dengan diri sendiri. Apa tindakan yang kita buat tu ada kesan tak kat kita. Dia jadi macam tu lah. Jadi contoh masalah sosial ni macam tu lah, meniru dalam exam, meniru kertas kerja kawan ke, menipu parent ke, semua tu lah. Lalu benda ni hanya kat diri kita orang juga, so kita orang tahulah benda tu. Tapi macam tu lah contoh masalah sosial yang boleh dihadapi sepanjang musim COVID ni. Tapi paling banyak adalah menipu parent kot. Tu je. Siti Afifah okey? So menipu parent tu
memang bonda setuju sangat. Contoh sebab kita pandemik, contohlah awak duduk dekat, contohnya parent, contoh macam bonda lah nanti kalau bonda dah tua, mesti bonda ada rumah di lain-lain, ada rumah dekat Johor, ada rumah kat Shah Alam contoh. Tapi contoh kalau anak bonda belajar kat UiTM Shah Alam, mestilah dia duduk rumah Shah Alam. So musim pandemik ni ibu bapa tak boleh nak datang kan, betul tak? Tak boleh nak melawat anak, selama setahun tak boleh nak melawat apa semua. So automatically macam-macam perangai lah korang buat kat rumah tu kan. Dengan tak datang kelas, dengan menipu, minta duit je tapi tak datang kelas. Contoh, tu adalah isu-isu yang ni. Pokok pangkal diri sendiri. You menipu tahap mana? Sebab kena niat macam ni je. Kalau you menipu ibu apa, tak mustahil kalau awak ada anak, esok anak awak menipu awak. Contohnya kalau awak buat dajal dengan orang, ataupun pelajar lelaki ke pelajar lelaki terutamanya, contohnya kalau awak cuba-cuba nak rosakkan anak dara orang, cuba-cuba nak rosakkan, macam Daniel cakap tadi, sabar dulu, kahwin dulu kan, kasih halal dulu. Tapi kalau macam memang dah tak sabar suka nak rosakkan, ada potensi tak ahli keluarga awak orang akan rosakkan? Ada, tinggi sangat potensi dia. Jadi hati-hati bila kita nak buat kesilapan sebab nanti dia give back to kita. Right? Sebab dia is, tak payah nak senyum, dia is a law of attraction lah. Apa yang kita buat, kita dapat lah. Apa yang kita niat, kita dapat lah. Dia benda-benda macam tu. Okay? Siti Nur Balqis. Siti Nur Balqis dia dah menjawab soalan ni kan? Siti Nur Hafifah soalan ni tadi tu. Hafifah menjawab tak? Menjawab bonda. Terima kasih. Siti Nur Balqis tadi menjawab tak? Balqis tadi soalan yang pertama tadi kan? Hari sekali kan? Sama. Sekali gitu. Balqis deh? Tak ada line. Okay, terusnya Saza Afikah. Saza. Pada pendapat anda, bagaimana kerajaan nak bendung masalah akhlak remaja? Kerajaan, soalan kau ni bukan aku. Kerajaan nak bendung masalah akhlak remaja. Jadi aku buka slide balik. Slide balik. Jangan ke slide. Kerajaan. Since mana dia? Tadi kan. Kerajaan berkait. So tadi dah bincang dalam slide iaitu menguatkuasakan undang-undang. Selain itu dalam pendidikan iaitu dalam pendidikan kelab persatuan seperti PIRS ni pun merupakan menjadi tunjak. Ya, tunjak important role untuk menjaga akhlak semua remaja supaya mereka akan mengetahui bahawa salah atau betul. So kita promotkanlah, kerajaan harus promotkan semua benda ni kepada remaja agar mereka tahu yang ada orang yang akan menolong mereka untuk membaiki akhlak-akhlak mereka. Faham tak? Begitu? Boleh. Faham tak? Faham tak? Ini memang ada tadi Denny dia ada sebut perbandaran. Okey, contoh kalau kita macam daerah Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Majlis Perbandaran Pasir Gudang dia memang ada aktiviti tau dengan komuniti contohnya melalui JKM of course lah, dia melalui kesihatan, pusat-pusat kesihatan, melalui badan-badan NGO yang lain, dia buat aktiviti sebenarnya. Cuma mungkin kita tak nampak dan kita tak tahu sebab dia memang ada skop-skop dia. Contohnya dia akan pergi ke kawasan perumahan yang kita nampak kawasan perumahan tu sangat teruk dia punya gejala sosial dia. Contohnya kawasan perumahan awak tu gejala sosial awak seorang je. So perbandaran tu tak datang lah. Tapi kalau kau satu taman tu, satu rumah flat tu memang bermasalah, pastinya perbandaran tu dia memang akan ada aktiviti yang berkala secara mingguan ataupun bulanan. Sebenarnya memang ada. Okay, sebab bonda tahu, sebab bonda pun terlibat dengan, kalau macam kat Pasir Gudang kita ada Taman Mawar, Taman Anggrek, kawasan-kawasan rumah flat yang kita nampak yang memang berkahwin dengan sumbah mahram yang lain, dengan tak sah tarafnya anak-anak lain. So yang anak-anak memang tak nak belajar, yang memang kecil-kecil pun dah memang porno. And then sangat-sangat kritikal dia punya masalah sosial kalau kita tengok. Dan kadang-kadang kita rasa kesian. Jangan macam mana nak membentuk dia. Tapi you all alhamdulillah daripada keluarga yang bagus, insya-Allah terus tak ada masalah benda-benda macam ni. Tapi ingat badan-badan kerajaan memang ada, cuma kita kena rajin Google sebab dia tak akan datang depan mata kan. Macam kita nak injection COVID-19 ni pun tak datang depan mata kalau kita tak daftar kat Masjid Sejahtera and so on. Alright?
Teruskan lagi. Ayuh. Amirah Hanis, soalan daripada Amirah Hanis Azman. Bagaimanakah cara untuk memperbaiki diri semula? Tunggu tengok tadi. Apa dia? Ni soalan yang ni. Antaranya yang sebagai cadangan lah, sentiasa mengingati kewujudan Tuhan. Wow. Itulah bagi apa nih? Betul. Macam kita kan orang Islam, apa-apa pun kita kembali kepada Allah juga kan. Jadi kalau rasa dah buat salah tu ke, dah tahu kita dah terpesong ke, cepat-cepatlah kita insaf. Betul. Pandai insaf. Macam tu lah. Itulah. Diri sendiri jugalah sebenarnya benda tu. Pilihan kita untuk kita bertaubat atau tak. Okay, Amirah Hanis okey? Okey, boleh. Nur Amalia, adakah isu permasalahan remaja ini adalah isu yang tertinggi yang berlaku dalam masyarakat kebelakangan ini? Boleh lah, betul lah. Betul? So kan dah kata yang mereka meniru. So since dah PKP dah, semua tak boleh keluar, LDR lagi. So LDR pula. Masalah sosial remaja semakin meningkat jugalah. Tapi ni berlaku secara tak nampak sebab bendanya bukan kita buat kat luar. So benda ni kita tak boleh nilai. Hanya diri sendiri je dah nampak benda tu kan. Itulah. Bendanya boleh lah, tinggi ke. Okay. Nur Amalia, adakah jawapan anda dapat dijawab dengan betul? Soalan anda salah. Nur Amalia? Okay, cantik. Okay, teruskan lagi dengan Aisyah Johar. Pada pendapat anda sendiri, mengapa rakan sebaya menjadi punca utamanya wujudnya permasalahan dalam kalangan remaja? Kan rakan sebaya ni kita sangat erat dengan mereka dan terutamanya semasa kita belajar ni, semua benda yang kita nak dan minta untuk berbincang dan akan duluan. Bukan dalam keluarga pun kan. Betul. Walaupun malu-malu. So begitulah. Sebab rakan sebaya ni sentiasa ada dekat kita. Sebab dia you punya best friend lah kan. Dulu masa kecil-kecil family lah you punya best friend. Sekarang bila dah besar, dah remaja, of course lah you punya best friend rakan sebaya. Nanti kalau dah nak kahwin, nak menggatal ke apa, dah pasangan pula kan. Dia punya yang paling rapat. Jadi mengapa rakan sebaya menjadi punca utama? Okey, Bonda bagi tips you all. Bila kita pilih kawan, kita kena pilih kawan yang macam seimbang tau. Contohnya ada kawan yang alim macam Arif makan songkok ini. Lepas tu kena ada kawan yang macam geliga, cerdik sikit, kena kalah-kalah dia sikit. Maksudnya tak ada lenek je baca buku, ada juga buat aktiviti outdoor ke apa semua. Jadi you macam seimbangkan you punya kawan-kawan tu. Contohnya dalam grup kawan-kawan tu semua orang dah macam emosi, mesti ada seorang tu macam alah tak apalah kita relax, ini kan hikmah yang Allah bagi. Apa kata kita pandang benda ni. Ada macam ustaz pula yang kat dalam tu. Bonda percaya kalau you memang jumpa grup yang memang macam tu, masa depan you all ni memang cerah lah. Sebab dia akan saling mengingati antara satu sama lain dan setiap rakan sebaya you all tu ada kelebihan masing-masing. Jangan pilih yang sama yang memang geng poting kelas. Awak contohlah, awak poting kelas. Kawan pula dengan geng poting kelas juga. Nombor 3 pun geng poting kelas juga. Lepas tu yang keempat geng poting kelas dan suka main game. Habislah hancur lah. Maksudnya seimbangkan kawan-kawan kita. Sekitaran kita tu kena kita seimbangkan dengan orang-orang yang macam melengkapi antara satu sama lain. Sebab dalam kehidupan ni kita tak perfect pun. Cuma kita adalah melengkapi antara satu sama lain. Boleh Aisyah? Boleh Bonda, terima kasih. Aisyah pun one of the active person yang boleh nampak. Jadi mana-mana orang yang pasif tu kami bolehlah kawan dengan dia sebab Aisyah dia jenis macam talkative. Okey. Macam Denny tak suka bercakap sangat kawan dengan Aisyah macam tu. Dengar ada. Meriah sikit macam tu lah contoh. Contoh. Okey. Adlin Suraya. Okey. Soalan daripada Adlin Suraya, mengapakah remaja yang mempunyai broken family cenderung mempunyai masalah sosial? Okey. Mengapakah remaja mempunyai broken family cenderung mempunyai masalah sosial? Okey. Sebab family adalah role utama. Jadi apabila family tu pun dah broken sendiri, bila anak-anak pun akan turut broken sebab family adalah role utama kita. Sebab daripada family lah kita membesar jadi orang macam mana. Itulah.
Ni memang betul-betul tau yang Adi Surayan soalan ni memang best sebab tak ada anak-anak tu yang masa depan dia sangat cerah bila dia come out dengan family broken. Contohnya dia dibesarkan di rumah anak yatim ke, dia dibesarkan dengan rumah di bawah JKM ke. Tapi pastinya dia akan ada broken pada masa yang akan datang sebab dia lahir daripada keluarga-keluarga itu. Jadi kalau you all datang daripada keluarga yang bagus, so memang kena bersyukur. Wajib kena bersyukur, alright? Tapi guna bagi tips. Bila yang broken family ni biasanya lack you adalah kurang kasih sayang sebab keperluan hidup manusia ni kasih sayang, betul? Kasih sayang jangan ingat cinta je. Kasih sayang ni orang ambil berat tentang awak, orang tolong awak, orang caring tentang awak. That is kasih sayang. Jadi benda yang kasih sayang tu tak ada, jadi tu yang senang broken. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok, ni pengalaman bonda lah masa bonda muda-muda dulu kan. Masa badan berkuru-kuru semua kan. Jadi kalau macam siapa yang memang daripada family broken tu, contohlah kalau kita naik bas kalau kat KL kita ada intra-kota, LRT and so on. Jadi kalau macam abang negro ngurat ke awak ada terus fall in love. Contoh kan. Jadi sebab you memang datang daripada family broken. Jadi bila ada orang yang datang tu dengan cakap manis-manis, kasih sayang, you senang sangat. Sebab tu bonda harap daripada family broken cepat-cepat stop. Jangan sebab kita daripada family broken, masa depan kita pun kita nak create to be a broken juga. Kita dah nampak dah ibu bapa kita tu tak bagus. Bagi macam ni, kalau you dah nampak you daripada parent yang tak bagus apa semua, penjaga yang tak bagus apa semua, you kena setting you punya mind. You kena jadi parent yang bagus. Dan bonda pernah nampak rakan bonda juga yang bonda baru kenal, bila explore diri dia, dia kata mak ayah dia penjenayah, isap dadah apa semua masuk penjara. Tapi bonda nampak dia, bayangkan dia boleh ada PhD, doctorate. Jadi bonda nampak macam dia kata memang dia is challenge. So apa yang dapat membentuk dia adalah pasangan dia. Dia memilih suami dia yang memang bagus. Jadi suami dia tu yang membantu dia. Dia lupakanlah family dia yang broken tu. Jadi you all bonda harap kalau you all daripada family broken, switchkan you punya mindset. Ataupun kita jangan tiba-tiba pula kita sorak kita yang nak create kita punya family jadi broken mana-mana. Family tu dah okey dah, kita konon-konon nak create, konon-konon nak mengajuk, nak bergaduh, jangan. Jangan buat onar macam tu pula. Jangan jadi masalah. Jangan create masalah pula. Betul. Adi Suraya ni betul. Jadi Adi Suraya contohnya kalau jumpa kawan-kawan yang daripada family broken, cepat-cepat keep in touch dengan dia supaya you all pun peers dah belajar supaya bantu dia arah yang ke jalan yang betul. Nanti kalau you dah bantu diri dia, insya-Allah pahala tu milik awak juga. Takkan milik orang lain. Okey, Adi Suraya? Oh, dah hilang. Okay, thank you. Mantap. Terusnya Raudah. Raudah Nordin. Aku baca. Aduh, nama Raudah ni tak dapat pergi buat umrah apa semua teringat Aduh. Okay, apakah peranan rakan apabila melihat rakan sendiri mempunyai masalah dengan keluarga dan masyarakat sekeliling? Suruh dia tepau back jalan terus. Alright. So kita sebagai rakan yang bertanggungjawab dan menyayangi rakan kita sendiri, so kita haruslah memberi mereka nasihat yang berguna lah, atau membawa mereka memberi semangat, membawa mereka melakukan aktiviti yang positif seperti belajar. Kalau stres sangat pernah belajar, so macam melakukan senaman kah, sukan. Selain itu rakan juga boleh membantu mereka untuk mengenali situasi mereka lebih dalam supaya mereka tidak berfikir secara negatif dan terpesong begitu. Ya, faham? Terjawabkan. Terhadap semua orang ni, soalan Raudah ni memang untuk semua yang memang ahli PS dalam kelas ni. You all pun dah TOT, dah belajar counselling untuk 2 SEM and so on. You all bukan 2 SEM lagi, dah 3 SEM Ingat tak? So 3 SEM, jadi gunakan ilmu ni, pertama bantu diri sendiri dulu. Dah mampu bantu diri sendiri, bantu orang lain. Tapi kalau nampak orang yang bermasalah, keluarga yang masalah, benda nampak mempunyai masalah dengan keluarga dan masyarakat sekeliling. Contoh kan, kadang-kadang kita ada konflik dengan ibu bapa kita geram apa semua kan. Kejam mata, duduk diam-diam, fikir ni ibu bapa memang ada depan mata lagi, dan bayangkan kalau dia orang dah tak ada. Jangan berhenti buat kebaikan. Dalam kehidupan ni, kita jangan berhenti buat kebaikan. Maksudnya kita tutup mata kita nampak, kita benci betul dengan bapak kita apa semua.
Contohlah Allah ambil dia esok. Nanti kan kita menyesal tak sudah. So bila nak buat sesuatu tu, masalah keluarga kejam mata balik, berbaloi tak apa yang you buat tu. Pastinya tak berbaloi. Sebagai anak memang kena hormat ibu bapa lah. Ibu bapa you jahat macam mana pun you kena hormat. So memang Allah dah suruh macam tu. Jangan hukum dia, kita kan Tuhan. Jangan kita, isu kita ni termasuk bonda sendiri kan, kita suka jadi Tuhan sendiri kan. Doa pada Allah Ta'ala pun, ya Allah Idanku, engkau terangkanlah hati Daniel tu biar dia jatuh macam tu. Tak boleh, mana boleh doa benda-benda macam tu, sesuka doa je. Itu doa ke arahan, tak boleh. So konsep doa tu pun dah salah. Jadi benda-benda yang macam ni, kena ingat kalau orang yang kita sayang tu dah tak ada macam mana. Mula kita tak sayang dia. Contohnya Arif dengan Denny kadang-kadang bergaduh. Ni hari ni happy, esok bergaduh. Fikir balik, kalau esok dah tak jumpa lagi macam mana? Kena fikir benda macam tu. Tak berbaloi pun. Okay, Raudah, boleh Raudah? Tapi Raudah ni nama sedap lah. Boleh pun kan? Alright. Okay, seterusnya Alia Naziha. Alia Naziha, bagaimanakah cara untuk kita menghadapi keluarga yang tidak memahami situasi kita yang belajar secara atas talian di kala zaman pandemik ini? Benda ni pun berat jugalah. Kebanyakan boleh nampak jugalah. Okay, bagaimana tu? Satu, lari ke college macam kita orang. Okay. Yang kedua tu, kita talk dengan orang lah sebenarnya. Benda ni sebenarnya boleh talk lah. Kalau tapi yang memang betul-betul tak faham, memang pure tu memang tak faham tu, nak buat macam mana, kita tak boleh ni. Surga di bawah kaki ibu. So jadi kita kenalah buat juga walaupun dengan hati yang berat, tapi anggap tu hanya dugaan lah. Mana tahu sebabkan benda tu dekat. Kita tak tahu. Jadi macam tu lah. Macam mana Alia, okey? Okey, terima kasih. Okay. Bonda pun memang bagi solution. Contohnya memang anak-anak yang memang ada konflik dengan ahli keluarga yang terlalu kritikal. Contohnya adik-beradik pun duduk dalam rumah yang dah berkahwin semua. Maksudnya rumah dia sangat pack dengan ibu bapa, dengan adik-beradik yang dah berkahwin, dengan anak-anak buah. Jadi kita bagi solution, you boleh balik college. College tak tutup pun, IDM tak tutup. Apa bangka diri you, nak balik tak? Tapi bila dah duduk college, duduk terkurung lah macam tu, tak ada masalah pun. Tapi jangan risau, makanan sampai kat bilik, takkan matilah dari segi makanan. Dari segi makanan insyaAllah okey. Cuma emosi lah, how do you control, tak boleh nak buat environment, outdoor activity and so on. Sebab kita PKP, nanti kalau dah habis PKPB ni, you all dah boleh buat main futsal juga macam mesej macam lalu. Cuma you tak boleh keluar campus. Jadi kita bagi option kat pelajar. Jadi kalau semester depan, boleh syorkan you all, contohlah memang you menghadapi masalah ni, mohon pindah college, tak ada masalah. Sebab college pun internet ada, katil ada, makanan pun ada. Jadi sebab niatkan bila duduk college tu, you nak belajar, nak score pointer and then nak habis belajar dengan cepat. Tu, target macam tu. So insyaAllah will be okay. Sebab kadang-kadang ibu bapa mungkin, bonda tak salahkan ibu bapa juga. Sebab ibu bapa pun during PKP ni, dia orang pun stres sendiri kan. Kadang-kadang dia orang stres ni dengan tak ada kerja, dengan kewangan and so on. Jadi dia tengok awak dengan tengok macam ni lah, tengok di komputer tak buat apa-apa, dia geram lah. Dia balik kerja apa semua, awak tak buat apa-apa, tak keluar rumah, tak apa. Tapi sebenarnya kelas tu pack daripada 8 sampai 5 petang. So ada masa pun senggang pun nak solat and so on. Jadi benda tu kan ada benda yang tak dia nak explain dan dia orang pun tak minat nak faham. Jadi salah satu cara avoid lah, keluar lah daripada kita wujudkan konflik yang besar. Boleh? Okay. Terusnya Alia Maisara Nordin. Okay, soalan terakhir. Alia Maisara Nordin. Apakah kesan jika kita membiarkan rakan melakukan berterusan berkelakuan negatif? Okey, so dari awal soalan sebelum ni ada saya kata kita sebagai rakan harus bertanggungjawab. So kita tidak wajib, kita tidak harus lah untuk membiarkan rakan kita untuk melakukan perkara negatif. So jawab. Okey. So kalau dia nak juga membuat perkara yang tak baik, antaranya kita boleh melaporkan kepada sesiapa yang bertanggungjawab seperti polis kepada ibu bapa dia atau abang kakak. So saran kau lagi apakah kesan? So, saya cadangkan untuk janganlah kesan. Okey, kalau kesan mereka akan gagal dalam kehidupan mereka dan tidak dapat mendirikan mereka sendiri menjadi seorang yang berjaya, seorang yang berguna dalam masyarakat. So itu je lah.
Janganlah biarkan mereka berkelakuan negatif. Janganlah sampai diorang dah terjerumus ke alam yang kegelapan sampai diorang tak boleh pulang balik ke alam cahaya terang ni. Jadi kalau kita nak nampak member kita macam tu, cepat-cepatlah ambil langkah yang boleh kita ambil. Okay, pertama kita biasa apa, tegur, betul? Betul. Kedua apa? Pukul. Kedua apa? Kita dah tegur, kita dah bimbing, tapi solution the last is doa. Doa untuk dia. InsyaAllah, mata doa awak tu makbul. Okay, ni ingatan bersama jugalah. Even kadang-kadang bonda pun lupa juga dalam doa. Nak sebut nama you all seorang-seorang, kadang lupa juga. So kita pakai random je lah, muslimin dan muslimat. Biasanya tak sampai lah bila kita doa just muslimin dan muslimat. Memang you all semua muslimin dan muslimat termasuk Dani sendiri. Cuma kalau sebut nama tu dia lagi pure lah. Bonda percaya benda-benda macam tu. Contohnya semoga Arif Fahmi dan Dani, Alia Masara dan semua sebut nama macam tu. So panjanglah doa. Sebab doa ni, sebab tu ibu bapanya doa tu kenapa makbul. Ibu bapa Arif takkan tiba-tiba nak doa Daniel Chung aku doakan, tak ada. Dia doa anak dia Arif Fahmi. Sebab tu doa ibu bapa makbul tak. Sebab dia mesti sebut nama anak dia, tak sebut nama anak orang lain. Okay? Sebab tu kenapa kita selalu orang cakap doa ibu bapa makbul tu salah satu sebab ibu bapa ni termasuk bonda anak bonda kecil-kecil pun doa, sentiasa doa. Kita sebut nama anak kita. Kan sebut nama anak, nama suami, nama ibu bapa, nama adik-beradik, sebab yang terdekat. Tapi kalau kita boleh doa boleh, sebab kalau dalam Islam kita ada doa muslimin dan muslimat. Tapi Katolik pun ada kan? Dan ni awak jangan cakap tak ada Kan? Ada ke doa untuk semua? Ada ke tak ada? Ada. Tak ada tu tak gicit lah tu. Okay, so soalan alhamdulillah dah habis. Okay, Nurlaya Suhana dengan Azwan nak tanya apa-apa ke? Siapa? Ada doa lagi. Tak ada. Okay, thank you so much. Presenter yang baik, jawapan yang baik. Soalan pun soalan yang baik daripada rakan-rakan. Okay, nak komen apa-apa ke untuk presenter yang pertama, Azwa? Tak ada. Lain kat Azwa dia kata tak okey Umar dia. Okay, seterusnya next presenter. Thank you so much Arif Fahmi dan Dani. Saya nak share sikit boleh? Boleh? Cakap sikit. Azwa? Hello? Azwa? Boleh dengar tak apa? Dengar. Nak cakap dengan apa dengan Dani? Tak, saya nak share dekat semua. Tadi saya ada dengar tentang macam mana nak baiki diri. Lepas tu salah satunya Dani cakap kepercayaan pada Tuhan and something macam tu kan. One thing yang sebenarnya biasa saya buat adalah konsep reward and punishment. Contoh, adalah kita buat salah satu kesilapan. Dan kesilapan tu salah, memang salah. So kita bagilah punishment dekat diri kita sendiri. Kita guna balik konsep yang Arif bagi tadi, iaitu pilihan. Betul tak? Pilihan. So sama juga reward dengan punishment ni. Dia pilihan. Kalau awak buat salah, awak bagi punishment pada diri awak sendiri. Contohlah kan, lupa nak buat assignment, dah due, lepas tu tak hantar-hantar. Punishmentnya apa yang awak nak bagi? Mungkin sedekah dekat surau, sedekah kat kawan. Lepas tu adalah itu untuk punishment kalau awak buat salah satu kesilapan. Tapi adalah kata awak buat satu kejayaan ataupun kebahagiaan ataupun benda yang baik. So bagilah reward pada diri sendiri. Bagi reward. Cakap tahniah kat diri sendiri ke, beli gula-gula untuk diri sendiri ke, macam tu. Tu satu tips yang saya biasa guna. Okay, boleh pakai? Okay, itu je. Okay, menarik lah. Kita panggil tu macam reinforcement lah, reward untuk diri kita. Contohnya sebab bonda nampak zaman-zaman bonda dulu memang macam okay tau, applicable. Contoh kita pergi mall ke apa semua, kita nampak benda kita nak beli, tunggu kot dapat result yang okay baru beli. Nak tengok wayang ke, tunggu kot dapat result okay baru pergi tengok wayang. Kalau tak pergi. Tapi bonda tengok you all ni memang melimpah-limpah dengan duit wang ringgit kan. Tak kisahlah berjaya ke tak berjaya kan. So okay je lah. So challenge-nya lain lah. Tapi pokok pangkal diri kita macam Kak Azwa cakap tadi, diri kita sendiri, kita punish diri kita sendiri. Contohnya memang dah buat salah, tak payah makan, puasa lah. Sebab puasa berlapar lah. Sebab dah memang buat salah.
Sebab tu you all kan suka tengok cerita Korea. Cerita Korea awak tengok kalau betul-betul cinta ke apa semua. Tak makan lah konon-konon berdiri tegak dalam hujan lah kan. Konon-konon drama lah tu. Tapi cuba kita apply as konsep psikologi is dia bagi dia punya diri punishment lah kan. Diri bawah salji kelakar kan. Memang korang lah tu. Okay, so thank you so much. Alright, next presenter kita Wan Alia dan Amirul Hakim Ya bunda. Okay, baik. Okay, Madia, go. Assalamualaikum Ni pelajar lelaki sila soal Hari ini kami akan membentangkan tajuk perkembangan remaja dan rakan sebaya. Apakah yang dimaksudkan dengan remaja? Remaja membawa maksud sudah cukup umur ataupun muda. Ini berdasarkan Kamus Dewan edisi baru 1993-1046. Ataupun dalam perkataan English yang bermaksud adolescence, membawa maksud tempoh transisi zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa, dan juga membawa maksud kepada peringkat umur yang di mana seseorang itu telah akhir balik. Bagi remaja, mereka akan mengalami dua jenis fasa-fasa perkembangan. Fasa yang pertama adalah mereka akan balik secara tabi'i, iaitu yang bawa maksud balik secara semula jadi. Bagi lelaki, mereka akan mengalami perubahan pada fizikal, suara mereka menjadi kasar dan garau, dan kemudian mereka akan mengalami pertumbuhan bulu-bulu pada anggota badan tertentu. Seterusnya, bagi perempuan, mereka juga akan mengalami perubahan pada fizikal. Contohnya pembentukan pinggang dan pinggul, dan seterusnya pertumbuhan payudara. Yang kedua adalah balik secara umum. Bagi balik secara umum, di sini ada dua jenis pendapat, iaitu ulama fiqh dan teori sains. Bagi ulama fiqh, jumhur ulama telah mengatakan umur balik bagi kedua-dua lelaki dan perempuan ialah ketika berusia 15 tahun. Namun begitu, Imam Abu Hanifi mengatakan lelaki capai balik ketika usia 15 tahun dan perempuan capai balik ketika umur 17 tahun. Imam Malik pula berkata, mereka mencapai balik ketika berusia 15, 16, 17 atau 19 tahun. Balik secara umum tapi teori sains, bagi teori sains, mereka mengatakan remaja mencapai balik ketika berusia lebih kurang 13 tahun bagi lelaki, dan perempuan pula ketika mereka sudah mencapai usia lebih kurang 12 tahun. Okey, seterusnya daripada jenis-jenis perkembangan bagi remaja, terdapat 5 faktor lah. Okey. Yang pertama adalah perkembangan fizikal yang merangkumi perkembangan keseluruhan kita punya fizikal lah, badan semua kan. And then perkembangan emosi. Okey, emosi ni melibatkan perasaan kita lah, apa yang kita rasa. And then perkembangan mental. Perkembangan mental ni terjadi bila macam development of kita punya ketahanan lah untuk tahan sesuatu benda daripada kita terus marah ke apa kan, macam tu lah. Dan last sekali perkembangan moral. Perkembangan moral ni macam contoh kita punya mindset lah. Bagi saya mindset lah, macam kita jadi lagi matang macam tu lah. Okay, perkembangan fizikal ni yang pertama adalah semua orang mempunyai rupa paras yang berbeza. Okay. Yang kedua menyebabkan ada yang tidak berpuas hati dengan tubuh badan sendiri. Okay. And then mempengaruhi pola berkawan, sebab kita apa yang kurang dalam diri kita kan. Dan menyebabkan berlakunya perubahan psikologi yang akan merubah attitude remaja lah. Dan last sekali menyebabkan gangguan kesihatan psikologi dan emosi remaja. Okey, kat sini kita boleh nampak ramai remaja yang dapat terima rupa paras diorang kan. Macam mana diorang nampak diorang tak handsome, tak lawa. Tapi tak payah risau lah, sebab bagi aku kalau korang nak glow up kan, itu semua atas usaha korang. So korang kena just bersyukur kan, buat yang terbaik lah untuk dapatkan lagi rupa paras yang lebih elok lah. Tapi kalau tak dapat, tak apa, ramai lagi kawan yang boleh terima kita sebagai diri kita, bukan sebab ciri-ciri yang kita ada. Okay, next ialah perkembangan emosi. Yang pertama ni, perkembangan emosi ni maksud rasa hati atau perasaan yang kita selalu rasa tau, bergantung kat situasi. Selalunya perasaan marah, sedih, macam tu lah. Okay, and then emosi kita ni suka dikawal lah. Betul. Sebab tu orang cakap kalau kita tengah marah jangan fikir macam tu yang tu lah.
Dan perasaan ni boleh digolongkan seperti berikut tau. Okay, perasaan meluap-luap dan perungus. Maksudnya perasaan marah lah, kalau tak silap lah. And then perasaan yang tidak tetap dan sentiasa berubah. Ni kita macam kita rasa resah lah macam tu, faham tak? Tiba-tiba ini sekarang emosi lain, lepas tu lain, nak marah, nak nangis lah, macam tu lah. And then kita selalu meluahkan perasaan kita dengan cara pergerakan kita, faham tak? So, macam kita express benda tu melalui action lah. Lepas tu kita cepat rasa kecewa kalau kita tak dapat benda yang kita nak. Benda ni tak elok sebenarnya. Okay. Dan perasaan yang akan elok dari remaja ni dia ada banyak, tapi kita ringkaskan je 3 je, iaitu marah, takut dan gembira. Okay, so sebenarnya kesimpulan lah, dalam perkembangan emosi ni, kita semakin kita besar, kita patut dah boleh berfikir kan. Kita kena kawal lah emosi. Kita tak boleh tunjuk emosi kat mana-mana, faham? Benda ni memang susah, tapi kita kena praktikkan diri lah untuk buat, baru kita nampak kuat. Okay. Okay, next ialah perkembangan mental dengan moral lah. Okay, first, perkembangan mental dia ada 2 peringkat tau. Peringkat awal ni, remaja tidak mempunyai kekuatan mental yang teguh, yang boleh menyebabkan keputusan yang dilakukan tidak kukuh. Kedua, remaja mampu hadapi masalah dengan lebih sistematik. Hal ini menyebabkan keputusan lebih kukuh kerana penelitian dan yang dilakukan oleh mereka terhadap persekitaran. Okay, ringkasan dia macam, kalau peringkat awal ni, kita macam rushing nak buat keputusan tu tanpa berbincang, tanpa berfikir dengan betul, faham tak? Macam tu lah. Dan yang kedua ni, hasil kita dah grow up kan, kita dah matang lah. Kira macam kita boleh fikir jauh, apa kesan dia kalau kita buat atau ambil keputusan macam ni, apa jadi kalau kita buat macam tu, macam tu lah. Okay, untuk perkembangan moral pula, benda ni berlaku terhadap aspek kehidupan dan isu semasa. And then perkembangan teknologi, maklumat yang perlu digunakan untuk betul, dan tanggapan masyarakat yang sering menunding jari kepada remaja sekiranya terjadi masalah yang terlibatkan moral. Okay, benda ni sebenarnya pergi balik dekat macam mana kita diajar lah oleh ibu bapa dengan guru-guru kan. So sikap kita ni memang peranan lah. Okay, kita kena tunjukkan contoh yang baik. Tak boleh lah kita nak kurang ajar. Kurang ajar tu bertempat lah bagi saya. Bukannya semua tempat kau boleh kurang ajar, macam tu lah. So kena pandai cari masa dengan tempat lah. Okay, cari masa, peluang dan tempat yang betul. Okay, itu saja dari saya. Sekarang kita akan bercakap tentang rakan sebaya. Apa yang dimaksudkan dengan rakan sebaya? Rakan sebaya bermaksud sahabat yang sama umur, yang mempunyai lingkungan latar belakang yang sama dan menyukai perkara atau aktiviti yang sama dengan seseorang individu itu. Seterusnya, apakah peranan rakan sebaya? Peranan yang pertama adalah mereka membantu remaja untuk membentuk disiplin mereka. Hal ini kerana dengan adanya disiplin, mereka mampu berlatih diri dari segi pemikiran dan kelakuan mereka. Kedua, pembentukan moral. Ini juga kerana remaja merupakan individu yang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Contohnya, kalau kita kawan dengan orang yang suka belajar, mesti kita pun macam terekod juga kelakuan diorang. Ini sebab kita nak buat perkara yang sama dengan apa yang dia tengah lakukan. Sebab kita tak nak rasa macam kita ni duduk sorang-sorang tak buat apa-apa. Seterusnya, rakan sebaya menjadi tempat kongsi masalah dan lepaskan tekanan. Ini kerana sebab majoriti remaja, diorang ni lebih percaya dekat rakan diorang berbanding dengan keluarga sendiri. Keempat, rakan sebaya mempunyai kemampuan untuk membimbing remaja tu ke jalan yang baik. Ini lebih kepada poin yang pembentukan moral, sebab kalau kita kawan dengan orang yang baik, kita pun akan terekod perangai diorang yang elok tu. Kalau kita kawan dengan orang yang tak elok, kita punya perangai pun akan jadi macam orang. Ini ibarat ni rakan sebaya ni macam cermin kepada diri kita lah. Yang kelima, rakan sebaya boleh tolong remaja ni dalam pelajaran. Yang ni rasanya semua orang akan faham, sebab mesti kita dalam kelas kan macam kita tak faham apa-apa yang pensyarah tu ajar, mesti kita akan try WhatsApp dengan
kawan seorang ni kata macam mana cara nak faham tajuk ni tak so aku tak faham lah, ataupun kalau dapat macam tutorial ke assignment ke, kita akan minta dia orang untuk tolong explainkan or guide lah, macam bagi tips-tips cara nak buat semua tu kan. So benda ni secara tak langsung dia akan bantu kita untuk improve lagi kita punya markah. And then bukan tu saja, dia akan macam bagi kita lagi minat dan ada motivation untuk belajar sebab kita faham benda tu. Akhir sekali, kurangkan gejala sosial. Poin ni sambung dengan pembentukan moral dan membimbing ke jalan yang baik. Ini lebih kepada kalau kita berkawan dengan kumpulan yang betul. So kalau kita kawan dengan kumpulan yang betul, kita tak akan terasa nak buat perkara-perkara yang sepatutnya. Tapi kalau kita end up masuk kumpulan yang salah, kita mungkin akan end up buat perkara yang tak sepatutnya kita buat lah, yang maybe akan memudaratkan diri kita dan orang sekeliling kita. Sebab itulah kenapa daripada semua poin-poin yang saya dah jelaskan ni, peranan rakan sebaya dalam hidup seorang remaja ni memang sangat penting. Okey, sekian saja daripada kami. Terima kasih. Alright, thank you so much. Presentation yang baik dan input-input yang sangat menarik juga. Alright, ni betul sangat perangan remaja ni memang sangat mempengaruhi. Contoh boleh bagi satu contoh kan. Kalau contohnya, kalau contohlah Amirul Hakim dia ada kawan yang macam contohlah awak baik tapi awak ada kawan yang macam kawan yang nakal. Contohnya kawan awak tu cakap, Amirul kau tak nak rasa ke kau punya girlfriend tu? Contoh. Rasa tu you faham lah maksud benda apa kan. Jadi kalau macam awak jenis yang senang terpengaruh, ikutlah. Awak pun ambil kesempatan ke atas teman wanita awak and so on. Jadi kalau awak memang kawan dengan orang yang baik, tak mungkin dia akan cakap macam tu. Kalau kau kawan yang baik, kau betul ke nak buat anak orang tu sebagai kau punya girlfriend ke kau nak main-main dengan dia? Kalau contoh kawan yang baik, mesti dia akan cakap macam tu. Kalau kau nak main-main, kau tinggalkan je lah dia. Kau pun nak main-main dengan dia. Contoh, tu kawan yang baik kalau menegur, kalau yang tak baik, kau rasa je lah dulu, betul kau buang lah dia. Jadi kat mana kita nak pilih? Kita nak pilih rakan sebaya kita yang mana? Jadi pokok pangkal apa-apa ni di tangan awak. Sebab ada orang boleh kontrol diri dia, ada orang tak boleh kontrol diri dia. Ada orang boleh berkawan dengan kawan-kawan yang nakal sebab dia nampak benda tu sebagai pengalaman hidup dan dia cuba nak selami apa yang nak boleh dibantu. Kan? Contohnya you ada kawan perempuan tapi dia problem kalau you tak kuat macam mana? Contohlah Amirul Hakim lagi. Contohnya you ada kawan perempuan yang memang daripada broken family and so on. Contohlah mak dia memang pelacur, ayah dia bonzer and so on. And then in the end dia pun jadi pelacur. Sebab dia rasa benda tu easy tu dapat income and so on. Jadi awak sebagai rakan sebaya tu nak pengaruh dia macam mana? Kadang-kadang takut awak terlalu caring tentang dia, takut dia terus ada perasaan dengan awak pula. Nanti kalau contohnya awak kata, aku ni memang dah ada girlfriend dah, aku anggap kau sebagai kawan je. Jadi kita lagi memberikan dia satu nilai yang macam negatif. Baik-baik dia nak berubah sebab awak. Tapi sebab awak dah ada perempuan lain pun dia jadi lagi teruk. Jadi sebagai rakan sebaya kena ingat, bila kita nak bantu orang tu, tahap kita bantu tu kita kuat kat mana. Simpati sebab boleh percaya pelajar lelaki ni kadang-kadang dia punya kelebihan adalah ambil berat. Tapi dia lupa bila dia ambil berat tu pelajar perempuan tu merasa sesuatu. Jadi contohlah tiba-tiba cinta tu tak berbalas, you akan menyebabkan pelajar perempuan tu akan depres pula. Jadi macam-macam lah konflik remaja dan rakan sebaya ni. Alright? Okay, thank you so much Wan Alia and so on. Dan Bonda harap you all berdua pun tingkatkan lagi pointer dan Bonda nampak yang daripada selepas pointer dah naik semua. Wan Alia memang ada bagus tapi mungkin sebab penat semester lepas dia ada jatuh sikit tapi tak apa sebab pointer dia memang dah start tinggi, so dia pointer tetap tinggi. Amirul Hakim Bonda tahniah dan syabas, Bonda nampak memang you punya drastik untuk pointer awak yang lepas yang naik dan Bonda harap semester ni pun awak naik lagi tinggi. Alright. Terima kasih Bonda. Okay, Thank you Bonda. You all ni memang ada potensi yang bijak pandai. Kalau you tak pandai, you takkan masuk UiTM. Okay. Sebab pertama UiTM of course English. And then kalau you ambil course engineering. Engineering tu bukan benda-benda yang senang boleh masuk. For sure lah you akan dapat 5-6A pun you layak masuk sebenarnya. Jadi you daripada sekolah memang you budak-budak pandai. Bukan budak-budak tahunan, mesti budak-budak kelas nombor 1, nombor 2 ni. Bukan kelas last. Jarang-jarang belajar engineering daripada kelas last. Sebab apa boleh cakap jarang-jarang? Sebab sekolah memang dah tentukan aliran sains tu kelas nombor 1, nombor 2, nombor 3 je kadang-kadang. Tak ada je semua kelas ada aliran sains. Betul tak?
Jadi you all memang daripada yang belajar pandai. Yang business transport pun boleh percaya pandai sebab you kena pandai dari segi admin, dari segi accountant. Jadi sebab dia kira-kira. Your class already finish Alright. Yes. Okay, so kita jawab soalan sebab dah ada budak kecil ni kacau. Okay, jawab soalan dia Wan Alia dan Arif. Rakan awak dah tanya soalan yang pertama daripada Alif tadi kan. Okey, soalan pertama, apakah cara yang terbaik untuk membentuk sikap remaja holistik? Okay, sebenarnya bagi saya cara terbaik ni just jadi diri sendiri je. Lepas tu cari kawan-kawan yang dapat mempengaruhi benda yang baik dalam diri kita. Tapi dalam masa sama, macam Bonda cakap tadi jangan jadi terlalu nerd, macam tu Pandai stabilkan kita punya pergaulan macam tu So, menjawab ke Alif? Menjawab Amirul. Terima kasih Alif. Sama-sama. Okay, soalan seterusnya daripada Akmal Daniel. Apakah yang mencetuskan kematangan kepada remaja? Okay, dia ada banyak faktor sebenarnya. Tapi kematangan dalam remaja ni datang dalam diri sendiri Nanti bila kita ada banyak sangat masalah dan problem yang kita tak dapat selesai, dan kita akan, bila kita dah besar, kita akan fikir balik kenapa tak dapat selesai benda ni, kenapa diri kita macam lemah sangat. Dan dari situ kita akan dapat develop kebolehan dengan growth yang improvekan diri kita. Okay, menjawab ke aku madanya? Akmal, sementara tu Akmal boleh nak tanya, ada tak benda yang mematangkan hidup awak? Matangkan hidup saya? Pengalaman hidup tu yang macam lepas awak dah face benda tu awak jadi matang. Break up kot. Kan, kalau putus cinta apa semua, so hari tu cakap single mingle kan. Jadi break up. Ada orang yang memang putus cinta, pointer dia pun terus down apa semua. You kena ingat putus cinta tu is normal. Memanglah sedih 2-3 hari, tengoklah cerita Korea ke apa semua, settle lah problem awak tu nanti. Lepas tu cuba cari pasangan. Maksudnya sebab apa tau kita selalu macam depressed bila kita break up dan kita terus lost. Sebab kita rasa dia tu kepunyaan kita. Bukan hak milik kita. Dia adalah orang yang lalu dalam hidup kita untuk beri kita kasih sayang. Tapi dia bukan hak milik kita, dia kepunyaan kita, dia kepunyaan Allah SWT. So apa-apa hati dia tu bukan hak kita untuk menentukan dia. Okay, benda-benda ni, konsep-konsep macam ni, boleh nak ajar, kita selalu kena ingat macam Palestin. You tengok Palestin, kalau macam kena bom ke, mati ke, dia serasa lillahi ta'ala sebab dia tahu dunia ni is sementara. So easy going, senang. Tapi macam kita kat mansion, kita dah setting, ni aku punya, ni aku punya. So bila benda tu hilang je rasa macam low sangat. Sebenarnya kena ingat apa-apa yang ada kat kita ni pinjaman. Kena setting tu pinjaman. Allah bagi pinjam. Buat jaga yang terbaik. Kalau bukan milik kita, so dah tak ada. Okay. So Akmal Daniel dah declare hari ni break up. So wanita-wanita digosong Pelajar-pelajar perempuan dia single mingle ke tak terbuka lagi Akmal Daniel hati awak? Tak terbuka untuk cinta Akmal? Belum lagi lah. Tunggu nak cari kat degree esok Tak tahu, ikut flow. Aku malah buaya Bonda. Lu. Okay. Okay, seterusnya Arif Fahmi. Bonda nak tanya pelajar perempuan tadi Syamimi tak datang Mechanical. Mana kawan-kawan yang mechanical lain? Alia. Kawan dengan dia tak? Amira. Nur Syamimi Muhammad Nazir. Tidak kenal. Dia mechanical. Geng-geng mechanical cari dia. Mana dia? Dia tertidur. Kadang-kadang ada kelas pelajar yang tak ada kelas. Mesej Bonda dah malam. Bonda tadi siang tertidur. Ya Rabbi. Kena ingat. Okay, seterusnya soalan daripada Arif Fahmi. Okay, soalan daripada Arif Fahmi. Adakah emosi tak stabil menunjukkan perkembangan emosi kita? Sebenarnya baru datang dia. Hello Syamimi, why you late?
You kena tanya soalan dekat grup ni ni dah grup last ni. Harap dengar Ramon ni. Okay, Arif Fahmi, adakah emosi tak stabil menunjukkan perkembangan emosi kita? Okay. Okay, bagi saya emosi tak stabil ni merupakan salah satu perkembangan lah, sebab kalau kita sentiasa rasa emosi kita stabil dan kita ni happy je, tak ada masalah, kita takkan dapat improve diri kita dan kita akan sentiasa berada kat satu tempat tu je. Okay, dan bila kita dah ada masalah tu semua, kita try untuk solvekan masalah tu, baru kita rasa lah yang diri kita ni macam becoming more matang lah. Okay, jawab ke Arif Fahmi? Jawab, mantap. Terima kasih Tapi memang betul tau, kalau ekonomi tak stabil pula. Emosi tak stabil ni memang ada bonda, bukan ada emosi tak stabil. Kalau pelajar dengan tak hantar assignment jadi emosi, jadi macam menyakit hati, betul kan? Kan? Tiba kat rumah tu anak pun beronak agak, pecah ke apa-apa ke, memang dia boleh jadi meroyan sekejap. So duduk bilik dia diam dulu, keluar. Kalau tak je lagi, kan gila datang. Jadi semua orang akan ada merasa perasaan emosi tak stabil. Sebab tu kadang-kadang kita emosi tak stabil pun kadang bagus juga, sebab bila kita solat, kita doa sampai kita nangis, bersungguh-sungguh kita nangis. Sebab emosi kita tak stabil, kita perlukan someone to talk to. Dan the last person yang kita memang yang always person yang kita akan doa dengan Allah SWT lah. Sebab dia yang paling tahu tadi kita berbanding dengan rakan sebaya semua ni kan. Sebab you all rakan sebaya, sebab serasi paling dekat apa semua ni. Dekat emosi tak menunjukkan ya betul. Kematangan kita lah. Bonda rasa kematangan kita. Bonda rasa yang minggu lepas siapa tu yang presenter, dia ada sebut tentang hormon-hormon kan. Jenis-jenis hormon yang ada dalam hidup kita ni macam mana. Macam boleh cakap lah, tak lama lagi kan lepas cucukan vaksin ni mesti ada cucuk hormon. Bukan cucuk hormon pondan tu semua tau, bukan. Hormon stabil kat emosi, hormon kasih sayang, hormon marah, sebab ada orang tak cukup hormon dalam badan dia. Wallahualam, mungkin satu hari nanti akan ada vitamin ke suntikan hormon untuk you all ni. Tak tahu lah macam mana. Sebab sekarang semua teknologi. Alright, so Arif Fahmi menjawab And Harif Nazir. Okay, saya akan jawab soalan tu. Arif Nazir, bagaimana nak kuatkan ketahanan mental dan emosi? So untuk soalan ni kan, ketahanan mental dengan emosi ni kan, dia macam kita nak kuatkan dia secara natural tau. Kita tak boleh nak paksa sangat sebab benda ni berlaku daripada persekitaran. So daripada persekitaran tu lah kita akan mula start macam orang kata kita berubah, kita adapt dekat situasi tu. Sebab tu kenapa kalau kita perasan, kita tengok remaja ni kan, ada yang jadi ada yang perangai macam orang kata yang memang suka kuat baca buku, ada yang suka main saja, ada yang macam betul-betul dia macam stabil antara dua-dua tu kan. So macam kenapa? Sebab situasi sekeliling dia orang, antara sama ada rakan sebaya, keluarga, ataupun macam orang kata isu semasa yang tengah berlaku sekarang macam pandemik lah. Kalau pandemik tengoklah remaja sekarang duduk kat rumah kan, kita boleh tengok macam mana dia orang adapt kat situasi tu. So macam benda ni kita tak boleh nak paksa, kita paksa diri untuk kuatkan ketahanan mental dengan emosi. Dia kena secara semula jadi. Kita pun macam tak sedar kita ni kuatkan ke tidak. Orang lain yang akan perasan perubahan yang ada kat diri kita tu. So tak boleh nak cakap benda ni kita boleh perasan dengan sendirilah. Jawab tak Arif Nazir? Jawab. Terima kasih. Sama. Sebab bonda rasa pengalaman PDPR jugalah you all kan. You all adalah online distance learning ni. Maksudnya memanglah stres sebab kalau dulu kalau macam nak ada extension boleh main futsal, boleh keluar pergi window shopping kalau perempuan, jalan-jalan outdoor, you have outdoor activities, meet someone kan. Cuma sekarang kita porak dekat rumah and so on. Jadi dia jadi emosi tu memang akan jadi macam benda yang tak stabil. Even kalau macam orang dah bekerja pun dia ada leisure time, contohnya ada lunch break together, boleh pergi keluar dengan kawan-kawan, boleh luah meluah antara satu sama lain. Tapi sekarang dah tak boleh benda-benda tu. Boleh luar pun semua internet je kan. Jadi benda tu tak puas lah. Even kalau anak bonda pun after sick ke, kalau hari tak hujan dia mesti macam, mami boleh keluar tak? Dia just nak keluar, nak main bicycle, kena bagi jugalah. Walaupun kena jaga lah kalau polis buat rondaan taman tu semua. Cuba kalau tak ada terperap sangat, nanti kesian anak-anak dengan belajar online semua. Jadi boleh fahami macam you all pun
semua kita menghadapi benda yang sama sebenarnya. Kita semua menghadapi benda yang sama, tapi niatkan kita sebab COVID-19 ni adalah untuk elakkan benda virus ni merebak. Jadi solution ni memang kena duduk rumah. Tu je. Tak ada dah solution lain dah. Okay, so benda ni menguji punya ketahanan mental, emosi lah. Emosi apa? Emosi extrovert. Maksudnya macam mana nak kontrol diri you tu tak keluar rumah untuk jadi yang macam introvert. Duduk semua seorang, okay tak? Okay? Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, Syamia Akmal Arif, apakah contoh perkembangan emosi? Alif Imran, apakah contoh perkembangan moral? Dua soalan ni kan, dia macam kita nak kata contoh tu dia macam kita tak boleh nak bagi contoh sangat sebab benda ni dia jadi kat dalam remaja tu tau. Sebab macam kita cakap yang untuk jawapan untuk Arif Nazir tadi tu kan, sebab situ tengok sekeliling. So daripada perkembangan emosi dengan perkembangan moral, kenapa remaja alami perkembangan emosi ni? Sebab ada situasi yang buatkan dia orang rasa macam terlampau happy. Okay, contoh macam sekarang kita belajar, okay, kalau contoh benda paling simple sekali lah, korang dapat submit assignment yang memang susah, lepas tu korang dapat submit sebelum kena tegur dengan lecturer kan, mesti korang rasa happy, rasa lega semua tu. So itu dah satu contoh situasi perkembangan emosi. Untuk perkembangan moral ni pula pun sama juga. Ini untuk macam kita belajar secara online kan, akan rasa stres. Bila rasa stres ni kan, mulalah korang fikir macam-macam, kata aku boleh ke nak teruskan nak belajar benda ni, kata susah lah benda ni, macam apa ya lecturer ni ajar aku tak faham lah, kata nak give up lah. So benda tu pun effect, sebab bila moral kita effect dekat kalau sampai duduk kat rumah akan lagi effect jugalah sebab ada family, adik-beradik semua tu kan. Itu pun menjadikan salah satu faktor yang buatkan kita macam rasa macam tak apa kata macam tak stabil gitulah. So macam dua situasi ni macam susah nak explain sebab dia berlaku dekat sekeliling kita. Sampai Syamia Akmal dengan Ali Imran boleh jawab tak soalan tu? Jawab sini. Clear. Jawab. Siapa lagi soalan? Syami Akmal? Boleh. Terima kasih. Okay, sama-sama. Bishop nak jawab ke tak soalan ni seterusnya? Okay, sorry It's okay. Soalan daripada Arif Ruzaini. Apakah contoh usaha yang mengurangkan gejala sosial sebagai rakan sebaya? Okay, benda paling simple lah kita boleh buat sebagai rakan sebaya ialah kita check up kawan-kawan kita dari masa ke semasa. Sebab tak semua orang yang kita tengok ni happy selalu tau. Ada masa kita akan rasa macam orang tu akan rasa dia dekat bawah, dia depressed, ada banyak masalah. So sekurang-kurangnya kita check up kat diorang, tanya apa kita boleh tolong, apa benda yang buat diorang stres sangat tu. And then kita bagi lah jalan penyesuaian kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita jadi sebagai seorang pendengar dah. Tu pun cukup lah buat diorang. Menjawab ke Arif Zaini? Menarik. Thank you. Contohnya you akan nampak kan kawan you macam dari segi communication group ke assignment group ke macam nak marah kau semua. Cuba check kau okey tak? Cuba tanya macam tu. Tapi jangan awak pula tanya soalan ni, kau tak payah nak marah. Tu lagi awak nak jadikan dia marah. Cuba cakap kau penat ke? Tanya tu. Kau penat ke? Kau ada apa-apa? Macam tu. So benda tu akan mengurangkan lah. Okay? Mengurangkan emosi yang tak stabil orang tu. Sebab macam Amira cakap, memang pun dalam kehidupan kita ni kita ada up and down. Kejap okey, kejap tak okey. Sebab malaikat muka nakir kan nak letak pahala ni kat bahu kiri kanan kita ni. So memang life kita macam ni lah. Ada okey, tak okey, nak pahala, dosa, nak pahala, dosa. Pilih. Okay. Seterusnya daripada Arif Ruzaini. Is it the answer? Is it that question? Belum kan? Untuk Arif. Arif Ruzaini yang tadi. Okay. So next daripada Muhammad Akram. Akram tadi Muhammad Akram. Boleh ingat dia tak datang tadi? Okay. Apakah ibu bapa harus memainkan peranan dalam membantu anak-anak memilih rakan sebaya? Okey, secara jujur lah, bagi saya sebenarnya ibu bapa tak perlu pun bantu dalam anak-anak diorang memilih rakan sebaya. Sebab kalau kita sebagai ibu bapa, kita mesti nak anak-anak kita kawan dengan orang-orang yang berjaya je kan. Tapi bagi saya, kita kena cari rakan sendiri lah.
yang sesuai dengan kita, sebab tak semua orang yang berjaya nak kawan dengan kita. So kita start daripada bawah dengan orang-orang yang macam kita sendiri lah. Adakah menjawab Muhammad Akram? Cuma ada yang memang jenis ibu bapa lah, dalam kaunseling pun kita memang ada ibu bapa yang berpengaruh, ada ibu bapa yang melepaskan anak-anak, ada ibu bapa yang macam parenting style. You all boleh google tentang parenting style. Macam-macam ada parenting style ibu bapa ni. Tapi kalau macam Amirul Hakim sendiri, dia kata dia tak suka ibu bapa dikontrol. Tapi dia tak tahu macam Akram mungkin dia suka. Akram, awak suka ke? Saya suka. Nampak? Dia ada anak-anak yang macam tu. Tak apalah mama pilihlah siapa nak kawan-kawan. Dia okey. Ada orang, let me find my own friend. Dia macam tu. It depends. Jadi pilihan tu kat tangan you all. You all nak pilih macam mana. Tapi macam Amirul Hakim tu, ini baguslah. Kalau orang tak nak kawan kita, tak ada masalah. Jangan terus macam down. Maksud kita mula daripada bawah. Ramai lagi nak kawan dengan kita. Maksudnya kalau dalam kelompok tu memang kita sama je, kita tunjukkan nilai-nilai yang baik supaya kita lebih menonjol ke apa semua. Kadang-kadang Bunda nak share dengan you all, bagusnya juga you dalam kelompok yang macam sama, yang memang tak fikirkan pangkat dan darjat ni, sebab dia macam dia lagi honestly tau kalau nak bantu you. Contoh you ada masalah apa-apa, dia punya ikhlas lain macam tu tolong you macam mana. Berbanding yang memang sentiasa menjaga dia punya nama and so on. Kadang-kadang begitulah. Tapi doa yang baik-baik lah, dapat kawan yang baik-baik insyaAllah. Alright. Sebab kadang-kadang kawan-kawan yang baik pun betul tak Amirul, kadang-kadang backstabbing kan Amirul kan? Betul, banyak. Depan mulut baik. Benda-benda ni pun kita rasa insecure. Kadang-kadang benda macam backstabbing kan. Macam Bonda pun banyak pengalaman orang backstabbing, tapi kita dah anggap betul-betul pengajaran lah. Kita maafkan dia, tapi untuk trustee tu dah tak ada lah. Buat dah backstabbing kan, takkan nak trust lagi, no lah. Apologies, okay, never mind. Tapi kalau macam nak trust anymore, no. Dia not in the list lah. Sebab kena ingat bila kita buat salah dengan orang, betul kita suruh orang maafkan kita. Tapi kena ingat, parut dia tetap ada. Parutnya ada, lukanya tetap ada. Sebaik mana pun buat baik, dia tetap dah ada luka. Jadi janganlah buat luka tu. Alright? Okay, seterusnya Arif Fahmi dah, Muhammad Akram dah, Arif Fahmi. Ni Daniel punya soalan Sebagai seorang rakan. Soalan daripada Daniel Cho. Sebagai seorang rakan, adakah kita juga perlu mempunyai mental yang matang untuk membantu memberi motivasi dan nasihat kepada rakan lain? Ini betul lah apa yang dia cakap ni. So, kita kena jadi matang and bagi nasihat dekat orang yang memerlukan. Tapi sekiranya macam kita dah bagi nasihat tapi orang tu still macam tu gak, kita tak boleh nak salahkan dia lah. Sebab kita tak ada dalam situasi yang dia ada kan. So kita dah bagi nasihat and buat yang terbaik, okay tu. Jawab ke dia Cho? Daniel? Daniel solat asar ke? Aduh. Ni solat kot. Dia pergi tandas benda. Dia kata sekejap je. Tu lah. Ni, kau ni Amirul terangkan kau tak dengar. Nanti aku terangkan balik. Tak payah nak membongak sangat. Toilet dalam bilik tu pun. Okay. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya daripada Arif Amirul Roslan. Apakah cara untuk membantu rakan yang sudah terpengaruh dengan rakan yang mempunyai masalah sosial dan lain-lain? Ini macam susah sikit, tapi kita kalau contoh kawan kita tu dah ada kawan yang lain yang lagi lama dia kenal and dalam lingkungan masalah sosial juga, kita just macam saya cakap tadi, kita je bagi nasihat and cuba yang terbaik lah. Tapi kalau dia tak nak berubah, kita nak buat apa kan, sebab bukan ketentuan kita kan. So buat mana yang mampu je lah. Okay.
Yang kes ni boleh nampak macam Ustaz Abid Liu lah. Siapa tu yang maknya bantu tu, lupa nama dia. Tapi in the end dia jadi maknya balik kan. Jadi macam sebab dia dalam kelompok kawan-kawan dia yang begitu. Bagi seseorang yang nak berubah, dia kena keluar daripada kelompok tu. Once dia keluar daripada kelompok tu, it's will be okay. Oh, kelas anak bonda dah habis. So dia dah masuk another room. Okay, Arya Amirul Rasa menjawab tak? Menjawab bunda. Selanjutnya last Sirajuddin. Where Sirajuddin? Sirajuddin tak datang apa? Kosong. Okey, soalan terakhir Nur Syamimi Muhammad Nazir. Apa yang sepatutnya dilakukan sekiranya seseorang itu dikatakan tidak membantu dalam mendengar masalah rakannya sedangkan diri sendiri tidak stabil dalam mengawal emosi? So soalan ni nak cakap yang kawan dia ni beritahu masalah dia dekat yang seorang lagi tu, tapi yang seorang lagi tu dia tak stabil macam tu ke? Nur Syamimi. Betul. Situasi ni kan, ya Allah, kebat betul soalan ni. Macam mana nak cakap situasi ni kan, sebenarnya yang rakan tu kan bila dia macam maybe kalau betul lah dia tu rakan baik kepada yang seorang tu, dia patutnya macam maybe dah boleh baca pattern atau bahasa badan dia tau. Sebab kadang-kadang kan like apa yang kita tengok kat sini kan perkembangan emosi kat sini ada kan poin yang nak cakap akan meluahkan perasaan melalui gerak geri. So kalau in case kalau yang seorang tu dia punya emosi tak stabil, dia maybe kan akan tunjuk daripada bahasa badan dia tau. So yang kawan dia tu macam maybe boleh baca. So macam kalau dia dapat baca bahasa badan tu, high chance dia maybe akan daripada dia macam nak berceritakan masalah tu kan maybe tak jadi. So macam maybe akan dia stop. Jadi macam tak membantulah langsung lah yang seorang tu, sebab kalau dia sendiri daripada dia punya luaran dia dah macam kata aku tak nak dengar lah, aduh kau pada settle sendirilah masalah kau, masalah aku macam tu. So dia tak akan bantulah. So macam dua-dua ni macam apa-apa tak boleh selesaikan. So dia orang akan berada dalam awkward situation lah. Sebab yang seorang tu tak nak tolong, yang seorang lagi tu macam nak minta tolong tapi tak dapat. Faham tak Nur Syamimi? So situasi ni faham. Okay. Setuju soalan yang ada. Okay, terima kasih. Bonda suara tak dengar. Kalau macam kita dah nampak memang tak boleh nak bantu tu, kita terus cakap lah tak boleh nak bantu. Sorry lah aku tak boleh nak bantu kau. Terus ikhlas katnya tu. Alright, thank you so much. Yang tak datang hari ni adalah Muhammad Sirajuddin. Bonda dah text dia, tak tahu dia di mana and so on. Okay, kan Bonda cakap tadi Bonda di dalam bilik baju. So wardrobe anak Bonda pun dia dah nak mandi dalam bilik ni. Jadi thank you so much. Okay, Bonda tengok so far presentation yang bagus dan tanya-tanya soalan pun yang bagus, partisipan yang bagus. Bonda pun puas hati macam minggu lepas pun, thank you so much. You bagi feedback yang bagus yang boleh bagi impact yang positif pada majikan yang dia nampak pelajar UiTM ni sangat bagus. Jadi Bonda bagi option kat you all lah. Minggu depan nak test ataupun nak join Bonda punya program Kejaya minggu ni, so tak ada test. Join program. Kalau test Bonda buat oral test, Bonda soal terus jawab. Bonda ya sebab hari tu kita dah test bertulis, anak bertulis dah. So nak join program Kejaya tapi program Kejaya hari Jumaat. Pagi ke Bonda? 11 sampai pukul 1. Boleh Bonda, boleh. Tak nak test Okay, boleh. Okay, sementara tu last Bonda share ingat dengan you all. Ya Allah, dah tak boleh nak bercakap dah dalam bilik ni. Sebab ni adalah memang bilik pakaian. So memang bilik ni bilik untuk mandi. Sebab bilik ni yang lain okey sebab dia tinggi sikit. Jadi Bonda nak tanya, so semua nak pergi program Kejaya betul? Iya. Lagi program Kejaya tak nak test Siapa yang nak test tanya dulu. Siapa? Okay, tapi kalau program Kejaya Bonda ambil attendance kat program Kejaya tau. Macam yang minggu lepas je. Boleh? Macam yang itu Bonda. Boleh. Tanya soalan Yes. Lepas tu tanya soalan. Bonda tanya soalan baru Bonda ambil attendance. Ada markah lah. Sebab benda ni okay, ada Bonda tengok
Ada lagi 2 orang yang tak hantar video betul. Sebab bonda tak nak. Bonda kalau boleh tak nak bagi you all bukan A. Bonda nak bagi A sebab HPD tu tunai ni 1 jam kredit. Tak banyak pun. Bila satu tu you membawa nilai mata berapa. Okay, so sekarang bonda nak share dekat you all the entire screen. Wait You all ingat tak apa yang bonda ajar yang target pointer itu? Ingat. Ingat So boleh tunjukkan sekali lagi. Oh my god. Alright. Dia tahu anak dulu. Quiet. Okay, yang ni adalah yang target pointer. Bonda harap you all ingat tau PNG, HPNG. Bila you all rasa down ke apa semua, kena ingat macam mana nak target pointer. Sebab bila kita belajar ni kena ingat pointer je lah. Of course. Pointer tu memang kena target. Supaya pertama untuk melayakkan you ke degree. And then yang kedua untuk masa depan you all lah. Sebab bila-bila esok pun memang akan tanya benda yang sama juga lah, benda-benda macam ni kan. Jadi benda yang macam tu. Si Rajulin cakap apa tadi? Oh, data dia habis kan. Okay, tak apa. Si Rajulin data dia habis, tak kesian juga. So far pandemik ni boleh faham sangat ni. Jadi bagi pelajar kena ingat, bagi pelajar jika ada masalah kewangan kena inform. Boleh tanya bonda juga. Bonda tahu tempat-tempat yang boleh salurkan you all untuk dapatkan punca duit kat mana. Siapa yang boleh bantu you all. Yang kedua, kalau memang ada masalah family ke broker apa semua, kena sharing juga dengan bonda ke atau sharing dengan bonda lah. Bonda nampak alternatif dia mana bonda nak salurkan you all and so on. And then kalau memang ada masalah kesihatan, jangan jangan depress seorang-seorang. Sebab dalam kehidupan ni kita tak macam dalam drama yang you tengok sinetron K-pop drama and so on. Kalau kita kono dalam kelas tunjuk kita buat hal apa semua, kadang-kadang orang tak ambil tahu pun pasal diri kita. Jarang-jarang orang ambil tahu. Sesetengah pensyarah je bonda tahu memang akan ambil masalah dengan you. Sebab bonda nampak ada pensyarah yang ambil tahu memang dia akan macam Puan Su. Saya nampak pelajar saya ni tak datang kelas. Saya rasa dia memang bermasalah. Boleh tak Puan Su bantu? Memang ada pensyarah macam tu, tapi kebanyakannya memang pensyarah you dah besar, make sure you berdikari dengan you punya kelas. You tak datang ke tak apa, that's your problem, not my problem. That's a normal sebab kita belajar dulu universiti bukan sekolah lagi. Jadi bonda harap semua jaga diri baik-baik, score pointer yang okey. Sebab kena ingat during pandemik ni lah you nak score you punya pointer lagi tinggi. Jangan menipu ketika exam. Contohlah kalau memang you meniru ketika exam dan pensyarah detect, jangan deny, terus mengaku. InsyaAllah bila you mengaku, pensyarah tu akan bagi alternatif untuk you jawab exam lain. Sebabnya kadang-kadang kita ambil tindakan terus ke kata-kata HEA sebab pelajar tu macam menipu lagi. Dah tahu memang tetangga menipu lagi. So kita human kan, as a human kita ada perasaan so on. Jadi you all tepuk dada tanya iman. So macam mana? So tak nak test ni, maksudnya program bonda Jumaat ni tau. Tapi bonda janjikan yang ni sharing lebih menarik berbanding minggu lepas daripada majikan, iaitu Encik Syakri. Memang dia alumni UiTM juga tapi dia sangat banyak dan dia dalam bidang engineering yang paling menarik. Dan dia dah establish dia punya company sendiri. Jadi dia punya sharing tu lagi menarik. So memang input untuk you all semua. So semua nak join program kan? Join. Best. Betul bonda. Join join semua sebab yang ni kita lebih ni. Nanti bonda akan share dia punya poster dengan dia punya masa dekat dalam group untuk you all klik link Okay, itu saja. Assalamualaikum semua, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Terima kasih bonda. Thank you bonda. Terima kasih bonda. Terima kasih bonda. Terima kasih bonda. Terima kasih bonda. Okay, Bonda. Alright.